warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nawasira binti Ismail daripada kelas IRS 245-2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adilah. Assalamualaikum, nama saya Ni Adriana binti Rosli, boleh panggil Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfatih Fatihah binti Nazri. Pengenalan. Falsafah merupakan perkataan yang mempunyai pelbagai makna mengikut cara pemahaman masing-masing. Menurut istilah Yunani, falsafah disebut sebagai Philos dan Sophia. Philos yang memberi maksud cinta, manakala Sophia memberi maksud hikmah, kearifan, kebijaksanaan atau kebenaran. Apabila dua perkataan ini digabung, ia menjadi sebagai cintakan hikmah. Ahli falsafah, mereka berbeza pendapat dalam menentukan siapa yang menggunakan dua kalimah ini terlebih dahulu. Dua perkataan ini tidak pernah digunakan kecuali pada kurun ke-6 sebelum kelahiran Nabi Isa Al-Masih atau sebelum Masihi. Mereka bersetuju mengatakan bahawa Pythagoras yang menggunakan perkataan ini terlebih dahulu dan juga menggabungkan di dalam satu tarkib, iaitu aku bukanlah hakim, sang hikmah, tetapi aku hanyalah pencinta kepada hikmah. Menurut Socrates pula, beliau mengatakan falsafah ialah ilmu yang mencintai hikmah fitrah semula jadi. Manakala Aristotle pula mengatakan bahawa falsafah itu adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab yang jauh ataupun ilmu yang mencari kewujudan sesuatu terhadap sesuatu yang wujud. Menurut Plato, dari segi terminologi, falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang segala yang ada, manakala menurut Al-Farabi pada tahun 870 hingga 950 Hijrah, falsafah ialah ilmu pengetahuan tentang alam wujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenar. Falsafah boleh didefinisikan sebagai usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menganggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaannya untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Berfikir secara falsafah perlu ada 3 ciri, iaitu berfikir secara kritikal, berfikir secara universal dan berfikir secara integral. Kritikal bermaksud renungan yang mendalam hingga dapat menilai kekuatan dan kelemahannya, bukan secara rambang dan tergesa-gesa. Manakala berfikir secara universal pula, menurut pengalaman manusia secara umum, bukannya secara khusus dan terbatas seperti dalam disiplin tertentu. Yang ketiga iaitu berfikir secara integral pula, ia bermaksud berfikir secara berpadu, lengkap pada masing-masing bahagian. Pembahagian falsafah ada 4, iaitu ontologi ataupun dipanggil sebagai teori hakikat, epistemologi yang dipanggil sebagai teori ilmu juga, yang ketiga aksiologi iaitu teori nilai, dan yang terakhir ialah logik. Ontologi ialah bermaksud teori wujud yang membincangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan metafizik, iaitu persoalan realiti kewujudan secara keseluruhannya. Ontologi terbahagi kepada 2, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif terbahagi kepada beberapa cara pemikiran, iaitu naturalisme, supernaturalisme, materialisme dan spiritualisme. Kuantitatif terbahagi kepada 4, iaitu dualisme, pluralisme, panteisme dan monisme. Manakala untuk epistemologi, ia membincangkan berkenaan atau pembahagian secara mendalam tentang 2 perkara, iaitu sumber ilmu pengetahuan dan kesahihan sesuatu ilmu. Epistemologi terbahagi kepada 5, iaitu rasionalisme, empirisme, positivisme, realisme dan idealisme.
Yang ketiga iaitu aksiologi ataupun dipanggil sebagai teori nilai. Ia membincangkan perkara-perkara yang berfaedah atau tidak berfaedah, baik dari sudut material atau dari sudut spiritual. Perbincangannya lebih memberatkan dari sudut emosi atau perasaan dalam menentukan sesuatu perkara. Ianya terbagi pada 6 iaitu naturalisme, hedonisme, utilitarianisme, idealisme, vitalisme dan teleologikal. Logik pula ialah menjaga pemikiran kita daripada berfikir dengan salah. Logik ini mengajar kita cara berfikir dengan betul supaya menghasilkan tindakan yang betul. Perbincangan ini kami ingin membicarakan tentang rasionalisme. Rasional berasal daripada perkataan rasio. Perkataan rasio berasal daripada Latin iaitu Yunani yang bermaksud berfikiran logik menggunakan akal atau pemikiran. Dari segi pendidikan, rasio berkait rapat dengan daya fikir dan akal. Ia membawa maksud kemampuan manusia berfikir menggunakan akal logik fikiran. Konsep utama dalam pegangan pemikiran rasionalisme ialah kepercayaan terhadap apa yang kita fikirkan dan mengikut logik akal dalam mencari sesuatu kebenaran atau solusi. Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik, dia akan menolak adanya wahyu dan mukjizat atas tanggapan bahawa kedua-dua benda ini dilihat tidak logik. Ukuran sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak juga terletak pada sama ada ia logik ataupun tidak. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya memikirkan jalan yang mudah, tetapi juga berfikir untuk mencapai sesuatu tujuan atau menyelesaikan masalah. Menentukan solusi untuk membuat keputusan rasional memerlukan penyelesaian yang diperhatikan dari masalah tersebut dan membuat beberapa asumsi terdahulu. Ketika tujuan atau masalah melibatkan membuat keputusan, faktor rasional dalam melihat dulu dalam pelbagai sudut adalah yang paling penting. Objektif kajian. Yang pertama, kajian ini dilakukan untuk mengetahui dengan lebih mendalam cabaran dalam mendepani pemikiran rasionalisme. Cabaran yang dihadapi oleh para pejuang yang memperkenalkan serta mengembangkan ideologi rasionalisme pada zaman lalu perlu diketahui agar dapat dipraktikkan pada zaman modernisasi. Yang kedua ialah, kajian ini dapat menambah pengetahuan pelajar tentang implikasi rasionalisme, iaitu langkah dan cara pemikiran rasionalisme dalam ilmu falsafah. Pemikiran yang diterapkan dalam ideologi rasionalisme dapat memberi pengajaran terhadap masyarakat Malaysia dalam berfikir dengan lebih kritis. Yang terakhir ialah, solusi Islam terhadap pemikiran aliran rasionalisme pada masa kini dapat menerapkan unsur yang cemerlang dan lebih tepat dalam mengembangkan ilmu-ilmu pendidikan. Dengan kajian ini, aliran rasionalisme dapat diperluaskan dan digunapakai di seluruh pelosok dunia. Kajian literatur. Apa itu rasionalisme? Di bawah epistemologi, teori pengetahuan yang membincangkan berkenaan atau pembahagian secara mendalam tentang dua perkara iaitu sumber ilmu pengetahuan dan kesahihan sesuatu ilmu. Menurut buku yang diterbitkan oleh Lasser, A.R. 1996, A Dictionary of Philosophy, edisi pertama, beliau berkata bahawa rasionalisme juga menguji akal kita untuk berfikir mencari kebenaran yang di mana sudah ada dalam diri kita. Kita cuma perlu berfikir lebih untuk mencari ilmu pengetahuan. Rasionalisme juga menolak adanya nilai-nilai saintifik seperti wahyu atau mukjizat kerana ianya dianggap tidak boleh diterima oleh akal atau logik. Untuk mengetahui sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak, ia juga terletak pada sama ada ianya logik ataupun tidak. Sejarah perkembangan rasionalisme. Menurut jurnal yang diterbitkan oleh Haji Muhammad Bahar Akaseteng, rasionalis dan rasionalisme dalam perspektif sejarah.
Beliau mengatakan bahawa perintis awal aliran rasionalisme ialah Heraclitus yang yakin akan akal sebagai sumber ilmu melebihi panca indera. Akal manusia boleh berhubung dengan akal ketuhanan yang memancarkan sinaran cahaya Tuhan dalam diri manusia. Pada zaman pertengahan rasionalisme, Yunani berkembang disebabkan beberapa tokoh iaitu Socrates, Plato dan Aristotle. Rasionalisme mencapai zaman kemuncaknya pada zaman Aristotle yang berusaha melawan serangan pemikiran aliran Sophastoion yang menyebarkan pegangan bahawa sesuatu perkara itu adalah dianggap baik bila manusia mengira ia adalah baik. Dengan kata lain, manusia adalah kayu pengukur segala perkara. Ini bermaksud ia berpegang terhadap logik manusia sahaja. Buku yang ditulis oleh Muhammad Bahar Al-Qasitang pada tahun 2016. Logika dalam perspektif sejarah. Penerbitnya ialah Dila Maka Makassar, cetakan pertama. Hasil dari pengaruh tersebut, Aristotle menerbitkan karyanya iaitu Organon untuk menambah baik rasionalisme dengan menyusun kaedah ilmu logik secara sistematik. Rasionalisme telah menguasai tamadun Yunani sehinggalah kepada zaman Helenisme. Di antara aliran moden yang membuat rasionalisme sebagai rujukan ialah aliran idealisme yang diketuai oleh Spinoza pada tahun 1632 hingga 1677 dan Leibniz iaitu pada tahun 1646 hingga 1716. Antara tokoh lain yang juga mengembangkan rasionalisme ialah Descartes pada tahun 1596 hingga 1716. Rasionalisme dari sudut Islam. Dr. Yusuf Al-Qardawi menulis buku Liqad wa Muhawarat Haula Qadaya Al-Islam wa Al-Ash dalam edisi Indonesia iaitu masalah-masalah Islam kontemporer. Beliau mengatakan para ulama membuat kajian mengatakan bahawa akal itu bagi kita adalah asas Nash yang membawa maksud bahawa kita mendirikan Nash itu atas dasar akal kerana akal lah yang menetapkan bagi kita dua perkara terpenting dalam agama iaitu masalah wujud ta'ala dan menetapkan kenabian. Masalah ini tidak mungkin dibuktikan dengan wahyu nak. Perkara ini harus dibahas dengan pembahasan yang rasional. Ia harus ditunjukkan bukti atas kewujudan Allah dengan akal. Oleh kerana itu, para ulama berkata akal adalah dasar nak. Sesungguhnya Islam mengajak berfikir itu sebagai suatu ibadah. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang juga menyuruh kita berfikir. Sebagai contoh dari surah Al-An'am ayat yang kelima iaitu tidakkah kamu berfikir? Rasionalisme ini sangat perlu dalam setiap Muslim agar boleh menjaga pemikiran kita. Hal ini disebabkan kita tidak mempunyai hal-hal seperti pengikut-pengikut agama yang lain seperti kata-kata percayalah sedang kamu dalam keadaan buta atau pejamkan matamu lalu ikutilah aku. Bagi kita, iman itu harus dengan bukti dan dakwah itu harus dengan hujah yang nyata sebagaimana firman Allah, katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata, iaitu daripada surah Yusuf ayat 108. Sesungguhnya akal manusia tidak boleh dibiarkan sendiri. Ia harus dibantu dan dijaga dengan wahyu Allah Ta'ala supaya dapat menjaganya daripada melakukan kesalahan dan membawa ke jalan yang benar. Walaupun kita seorang pemegang rasionalisme, tetapi jika sesuatu perkara melanggar wahyu Allah, kita dapat mengenal pasti bahawa itu bukanlah rasionalisme. Orang-orang yang ingin menundukkan nash-nash kepada akal manusia adalah salah kerana akal tidak boleh dibiarkan sendiri. Akal memerlukan bantuan sebagaimana dijelaskan Imam Muhammad Abduh dalam risalah Tauhid. Tokoh-tokoh rasionalisme. Tokoh-tokoh rasionalisme dalam mengangkat ideologi rasionalisme. Tokoh yang pertama ialah René Descartes. Beliau lahir pada 31 Mac 1596 di La Haye, Perancis. Beliau digelar sebagai bapa falsafah moden. Beliau juga membangunkan falsafah sendiri yang diilhamkan oleh pengetahuan akliyah iaitu akal.
Ideologi beliau telah menolak terang-terangan ajaran gereja-gereja Kristian yang berpegang teguh dengan wahyu dalam mendalami ilmu. Beliau menegaskan bahawa asas falsafah haruslah melalui akal fikiran dan bukannya perasaan, keimanan, ayat-ayat suci dan sumber-sumber lainnya. Tokoh yang seterusnya ialah Baruch de Spinoza. Beliau bersetuju dengan pemikiran Descartes yang mengatakan bahawa ajaran gereja-gereja Kristian banyak yang membawa keraguan. Beliau juga tidak disukai masyarakat kerana pemikirannya dianggap sebagai atheism. Beliau merasakan agama Yahudi banyak keraguan sehingga ingin keluar dari agama tersebut. Menurut Spinoza, ilmu pengetahuan yang dapat dipercayai adalah daripada akal fikiran. Karya terpenting Spinoza ialah Etik yang telah diterbitkan selepas kematiannya. Tokoh yang terakhir ialah Gottfried Wilhelm von Leibniz. Beliau lahir pada 1 Julai 1646 di Leipzig, Jerman. Pada usia 12 tahun, beliau mula mengembangkan beberapa simbol matematik. Universitinya iaitu University of Dorf, Nuremberg, menolak untuk mengakui gelaran doktor beliau kerana umurnya yang terlalu muda menerima ijazah kedoktoran. Leibniz menyuarakan pendapatnya bahawa hidup dan setiap sesuatu yang terjadi mempunyai satu tujuan. Falsafah Leibniz menyatakan prinsip akal yang mencukupi yang secara sederhana dapat dirumuskan iaitu sesuatu yang harus mempunyai alasan. Cabaran dalam mendepani pemikiran rasionalisme. Terdapat 3 cabaran dalam mendepani pemikiran rasionalisme. Pertama, pandangan negatif sebahagian muslimin terhadap Mu'tazilah. Kedua, penetapan hukum menggunakan pemikiran rasionalisme iaitu qiyas. Salah faham terhadap teori rasionalisme menurut Islam dengan Barat. Pandangan negatif sebahagian muslimin terhadap Mu'tazilah. Sebahagian muslimin menyatakan bahawa Mu'tazilah lebih mendahulukan akal fikiran berpandukan teks daripada sumber utama kaum muslimin iaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka juga berpandangan bahawa Mu'tazilah tidak menitik beratkan nilai pengalaman. Pandangan sebahagian muslimin ini sangat tidak tepat kerana para Mu'tazilah sendiri telah mengatakan bahawa pertama, seseorang itu tidak mampu berfikir jika tidak dimulai dengan sesuatu pengalaman. Sebagai contoh, para ilmuwan matematik, pengkaji ilmu mantik dan ahli geometrik baru mempunyai pemahaman terhadap sesuatu perkara supaya mereka boleh berfikir. Yang kedua, seseorang itu tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah tanpa dimulai dengan pemikiran yang berasaskan teori. Sebagai contoh, pengiraan, jarak dan kaedah menghitung kebanyakannya memerlukan sesuatu teori untuk memperolehi jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Dan yang ketiga, para Mu'tazilah juga mengatakan bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah yang jelas dan nyata yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mereka percaya bahawa Al-Quran dan Sunnah atau hadis sahih merupakan rujukan kepada pemikiran akal manusia yang terbatas. Justru, kita dapat lihat bahawa para Mu'tazilah mementingkan pengalaman untuk berfikir dan mencadangkan beberapa teori yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Rasionalisme itu sendiri berteraskan akal fikiran semata-mata. Walau bagaimanapun, para Mu'tazilah masih berpandukan Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi dalam menyelesaikan sesuatu masalah kerana akal itu sendiri adalah terbatas. Penetapan hukum menggunakan pemikiran rasionalisme, qiyas. Dalam hal ini, para Mu'tazilah mengemukakan kaedah penggunaan akal dan budi yang dapat disimpulkan sebagai qiyas dalam hukum syariat. Pada awalnya, seperti kita tahu, hukum Islam telah wujud secara semula jadi daripada wahyu yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat dan tabi'in telah menetapkan sesuatu hukum berdasarkan ilmu dan akal yang wajar selaras dengan ayat Al-Quran dan juga Sunnah. Walau bagaimanapun, seperti yang kita tahu, penggunaan akal fikiran dalam penetapan akal adalah terbatas dan bersifat tidak kekal. Jadi, kita perlu berbalik kepada peranan Al-Quran dan Sunnah. Peranan Al-Quran dan Sunnah digunakan untuk menentukan persamaan dan kesahihan hukum itu dengan hukum yang ada. Sebagai contoh, hukum terhadap penggunaan dadah dapat disamakan dengan hukum meminum arak kerana sifatnya yang telah dikatakan
Dua-dua perkara ini boleh memabukkan. Apabila sesuatu hukum terhadap sesuatu perkara itu tidak dinyatakan secara terperinci di dalam Al-Quran, maka hukum qiyas diterapkan dengan meneliti persamaan dengan dalil-dalil sedia ada. Maka dadah dijatuhkan haram kerana mempunyai alasan yang sama dengan meminum arak. Salah faham terhadap teori rasionalisme menurut Islam dengan Barat. Rasionalisme pada pandangan Islam menurut Mahmud Hamdi Zarzuk ialah penggunaan akal fikiran sebagai asas berfalsafah dan tidak ada mana-mana agama pun yang meletakkan akal manusia setinggi agama Islam. Manakala pada pandangan Barat menurut Wolff ialah fahaman bahawa sebahagian ilmu yang manusia perolehi bersumber daripada akal fikiran tanpa bantuan deria, dan dengan itu mereka dapat mengetahui sesuatu yang tidak dapat dikesan melalui deria. Di sini kita dapat lihat bahawa pemahaman Islam dan Barat mengenai pemikiran rasionalisme adalah tidak sama dan perlu dibezakan agar tindakan melulu terhadap sesuatu kenyataan dapat dihindar. Masalah akan timbul jika kita menggunakan pemahaman Barat terhadap pemikiran rasionalisme kerana ia tidak selaras dengan pemikiran wajar dan pegangan Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman sihir, kurafat dan segala bentuk yang tidak selaras dengan pemikiran akal yang wajar juga akan timbul. Pemahaman ini akan susah untuk dibendung jika pemahaman menggunakan akal tidak diterapkan. Seterusnya, implikasi rasionalisme. Bahagian implikasi lebih memfokuskan perbandingan rasionalisme Descartes dengan pemahaman rasionalisme orang Islam. Rasionalisme Descartes menggunakan akal fikiran semata untuk mencapai pengetahuan dan menolak semua ajaran gereja yang dianggap berpegang kepada wahyu. Implikasinya ialah hukum agama ditinggalkan kerana hanya mengutamakan pemikiran logik. Di Eropah suatu ketika dahulu telah berlaku pemberontakan rakyat terhadap penyelewengan gereja kerana pada zaman tersebut kebanyakan orang menganut agama Kristian dan berlaku persefahaman tentang hakikat alam dan kaitannya dengan agama. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Descartes telah mengemukakan hujah beliau di mana beliau menyatakan akal adalah sumber untuk mendapatkan ilmu kerana dianggap sumber tersebut lebih dipercayai dan sahih. Rasionalisme yang merupakan kepercayaan yang menolak ketuhanan dijadikan sebagai sumber yang lagi dipercayai daripada hukum agama pada zaman tersebut. Selain itu, dari segi pendidikan, kita hanya mengangkat martabat negara dengan sejarah zaman jahiliah negara tersebut sehingga ia menenggelamkan sejarah Islam yang gemilang. Sebagai contoh, di Lubnan terdapat kuil dan patung di kota Baalbek yang telah dijadikan tempat penyembahan suatu ketika dahulu. Semua diskusi dan sejarah ini disampaikan kepada pelajar di sekolah dan juga di media masa. Apabila terjumpa penemuan sejarah, penemuan tersebut yang dibanggakan daripada apa yang terdapat di Al-Quran dan hadis. Seterusnya, di Iran sekarang, 98% antara mereka adalah beragama Islam. Tetapi 89% antara mereka berpegang kepada ajaran Syiah dan hanya 9% sahaja yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Syiah yang juga ajaran yang lebih tertumpu kepada logik akal semata-mata telah menyebabkan ramai masyarakat di sana terpesong akidah. Syiah juga adalah ajaran yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Baiklah, kita ke solusi rasionalisme. Solusi atau cara yang boleh diambil untuk menangani rasionalisme ini ialah berfikir dan mendapatkan ilmu bukan melalui akal semata-mata, tetapi juga hendaklah berlandaskan Al-Quran dan hadis kerana sumber tersebut adalah benar dan tiada kesangsiannya. Ini kerana akal manusia ada hadnya dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tiada hadnya dan tiada siapa yang boleh menandingi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dapat dilihat dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, Dialah Allah yang Maha Esa.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dengan ini, benarlah Allah Subhanahu Wa Taala zat yang berkuasa dan Al-Quran dan hadis adalah sumber yang untuk mendapatkan ilmu dan sumber berfikir. Solusi selanjutnya ialah menjauhi kenyataan yang hanya taklid kepada perkataan orang terdahulu meskipun ianya benar. Mempercayai kenyataan orang terdahulu boleh menyebabkan kita ragu-ragu dengan kenyataan yang sekarang kerana sudah pasti ada yang ditokok tambah dengan ayat-ayat yang mungkin tidak sahih. Kenyataan yang sekarang lebih tepat dan spesifik. Selain itu, jika terdapat sebarang kesangsihan mengenai apa-apa penyataan, perlulah mengkaji kesaksihannya menggunakan Al-Quran dan hadis. Contohnya, untuk mengetahui hadis yang diutarakan palsu atau tidak, perlulah dikenal pasti agar tiada sebarang keraguan berlaku. Kesimpulan yang dapat diambil dari ideologi rasionalisme ialah aliran rasionalisme ini merupakan falsafah yang sangat menitik beratkan akal fikiran dalam meluaskan sayap ilmu pengetahuan. Rasionalisme ini wujud akibat daripada keinginan ahli falsafah yang ingin membebaskan diri daripada pemikiran kolot, iaitu kongkongan daripada pemikiran tradisional yang datang dari ajaran-ajaran gereja Kristian. Mereka meletakkan iman sebagai asas kepada ilmu pengetahuan. Ideologi rasionalisme ini membawa kepada pemikiran yang lebih menjadikan akal fikiran sebagai asas kepada ilmu, seterusnya membawa perubahan dalam aspek kebudayaan dan pemikiran di Eropah.